Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, now we have 32 students out of maybe 40. Okay, today's class will be very important. Okay, because you start enter the core of this subject. Okay, where you need to derive. Okay, we have more derivations today. Maybe you already see the video regarding the derivation to find E for different charge distribution. Okay, last week we already see about to find E only using point charge. Okay, point charge is a very simple charge distribution. You can easily key in the value. Okay, no need further derivation, simple saja. Okay, but for line charge, for surface charge, it is very critical. You need to find the closed form. Okay, to find the closed form, you need to do the integration, maybe without any numbers. Okay, just involve only the variable. Okay, that part is quite critical. Kalau soalan tu maybe the charge distribution located at different ataupun complex or not symmetrical punya location, yang tu yang susah lah. Okay, so it is important kalau ada kawan yang masih lagi tak masuk to this class, make sure you advise dia untuk masuk Google Meet lah. Okay, ada soalan before we start? Ada saya. Okay, so hopefully you can pay full attention. Kalau yang bukan hanya tengok screen saja. Actually, if it is better if you have pen and paper so that you can jot down very important point ataupun you can follow saya punya derivations untuk hari ini lah. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay. So hari ini saya akan go through balik the previous slide. Okay, so first, this is chapter 2 part 2. Chapter 2 part 2 we start learn about electric field, the new term. I think you already see this term last week. Okay, last week kita start dengan Coulomb's law. Okay, ini Mr. Coulomb yang introduce this formula. Okay, dia introduce the electric force formula menggunakan charge dan juga distance between charge. Okay, itu statement dalam Coulomb's law lah. Okay, actually the important part is that from this equation, electric force equation, kita boleh terbitkan electric field. Okay, yang tu yang penting. Ini kita tunjuk proof macam mana wujudnya electric field. Okay, yang electric field tu digambarkan from the blue arrow. Okay, yang dihasilkan oleh Q1. So every charge produce electric field. Okay, every charge produce electric field. So for this one is for E1. Okay, blue from the blue guy ataupun the blue Q1 produce E1. Actually QT also produce ET lah. Okay, setiap charge produce electric field. Okay, itu yang kita akan lihat lebih detail lah. Okay.
And then finally the formula is like this: E1 equals to Ft over Qt. So yang pentingnya yang ni lah. Okay, Q menghasilkan electric field. So this is the formula to calculate, the general formula to calculate electric field. Okay, hanya ada Q. Okay, this is the case for multiple charge. Okay, and also we have seen the electric field punya line. Okay, again kalau masuk lambat dia akan mengganggu kelas. Alright, continue back to the slide. Then this is the example for multiple charge. Okay, kemudian kita lihat about line charge. Okay, kita expand the charge distribution. Bukan hanya ada point charge, ada juga line charge. Okay, ini lebih kompleks lah. So untuk represent, how to represent the line charge, we need to first introduce the density, line charge density. Okay, where it is equals to dq over dl. Kemudian kita boleh tajukkan Q supaya kita boleh masukkan dalam equation E tadi. Okay, so Q is equals to integration of rho LdL. Sama juga macam surface charge. Finally, we will have Q equals to integration of rho SDS. Sama juga dengan volume charge. Dan at the end ini kesimpulan charge distribution yang ada yang you akan lihat. Termasuklah yang first kali yang you dah lihat adalah just Q, point charge. Okay, so ada 4. First point charge, second line charge, third surface, dan yang last sekali volumes. Cuma semua boleh ditajukkan dengan Q, Q supaya you boleh masukkan dalam equation E. Okay, so bila you masukkan dalam equation E, dia akan bentuk macam ni lah. So asalnya this one is just a Q. Ini pun just a Q. Okay. So hari ini kita akan lihat macam mana nak dapatkan the closed form of this line charge. Depend on the question lah, depend on the given line charge tu macam mana. Yang genericnya formula dia macam ni. Tapi kalau saya bagi contohnya circular line charge, you kena derive. Kalau saya bagi infinite line charge, then you kena derive. Kalau finite line charge berada pada lokasi sekian-sekian, then you kena derive. Itu dia punya challenging lah. But the generic formula is like this lah. Okay, same goes to surface charge. So ada banyak jenis surface. Yang baik, yang the good news is that we not cover lah volume charge for Coulomb's law. Okay, volume charge hanya akan di cover guna Gauss law lah. Okay, so for Coulomb's law only line charge, surface charge and the point charge. Okay, alright. Next, ini bentuk-bentuk electric field untuk different charge distribution. Kalau field line charge, so the field line looks like this. Ni 2D, hopefully you can imagine it as a 3D. Ada juga ke arah ni, ada juga ke arah ni. Okay, dia berjejari dengan paksi line tu. So apakah coordinate system yang sesuai to represent this? Anyone yang boleh jawab? Coordinate system apa yang sesuai untuk case ni? Siapa boleh jawab? Saya tak ada banyak masa sebab hari ni dia agak compact. Kalau tak ada, saya teruskan saja dan dia akan menjadi question mark lah kepada you. Kalau ada yang bantu jawab, then dia akan bantu ramai orang. So what is the coordinate system? Ada 3 coordinate system. Coordinate system apa yang sesuai untuk represent this one? Cartesian salah.
Next. Coordinate system apa yang sesuai? Dia boleh jadi arah ni. Dia boleh jadi arah ni. 3D 3D. Jangan 2D, 3D. Boleh jadi arah ni. Dia boleh jadi arah ni. Jejari. Saya dah sebut jejari. Bila ada jejari ni takkan Cartesian. Cartesian tak ada jejari. Cylindrical. Ya, cylindrical. Thank you. Cylindrical. Okay. Line charge sesuai dengan cylindrical. Okay. So hopefully you understand gambaran mudah macam ni. Ini cylindrical, ni 3D. 3D. Kita main 3D, not 2D. Okay, kalau lihat daripada gambaran sini, dia betul lah cylindrical. Berjejari. Okay. Hopefully you understand. So we have also many more. This is volume charge. Kalau yang ni apa? What kind of coordinate system? Spherical. Yes? Spherical. Okay, betul. Thank you. Alright, so hari ini kita akan pergi kepada derivation when we give you infinite. Okay, kita start dengan infinite line charge dahulu. So saya akan pergi kepada sketch untuk just tunjuk the derivation. Kalau you dah tengok video then should be dia akan melengkapkan apa yang you tak faham, ataupun kalau ada soalan yang nak tanya boleh tanya teruslah. Okay? Sir, Yes. yang slide tadi yang spherical tu ada yang cube. Kalau yang cube tu koordinat Kalau cube, apa cube? What kind of coordinate system? adakah sama spherical? Tak, dia tidak standard. Dia depends on the bentuk charge tu macam mana. Dia tak ada satu kesimpulan yang you can standardize. Okay, line charge mesti semua cylindrical. Tak, dia tak macam tu. Tengok bentuk. Okay. So kalau cube dia adalah Cartesian lah kan. Oh, Cartesian, okay. Okay. Dia depend. Kita juga boleh tanya, contohnya given line charge tapi kita nak jawapan dia dalam Cartesian. Boleh juga. Okay. Dia depends on the question. Okay, depends on the question. Kadang question dia tak mention apa-apa dan guna yang cara mudah. Cara mudah mungkin dia sesuai dengan cylindrical. Then guna cylindrical. Okay. Okay, ini boleh macam banyak option rasa. Banyak option, depends on question, depends on cara penyelesaian. Right. Okay, so tak ada satu fixed method. So benda ni kadang-kadang nak kena experience. Bila you tengok banyak contoh soalan, then you akan nampak, oh soalan ni nak dalam bentuk cylindrical. Ataupun dia tak bagi tahu apa-apa, then yang paling mudah guna cylindrical. Kalau dia spesifik, then yang paling mudah kena ikut soalan tu lah. Kalau dia spesifik, Cartesian lah. So terpaksa lah ikut. Okay. Okay, sir. So nanti ada banyak soalan ni nak tunjuk ni. So hopefully saya sempat habiskan derivation ni. Walaupun dalam video dah tunjuk. So saya terpaksa tunjuk lagi sekali sebab dia agak penting. Okay. So kat sini saya lukis infinite maksudnya wujudnya infinite line charge along Z. Okay, so di infinite ni maksudnya panjang lagi lah. Saya tunjuk yang visible dia setakat ni dulu. Maksudnya kalau panjang lagi maksudnya ada lagi dot ni sampai infinity. Dan ada lagi dot-dot kat bawah sampai negative infinity. So you just imagine like that lah. So ini line charge. Okay, line charge, so dia akan ada rho L lah. Okay. Saya bagi problem dulu. Alright. So problem dia adalah apa? You need to find E at point P. Itu dia punya problem. Simple je. Okay. Ni soalan lah. Boleh jadi soalan, boleh jadi problem formulation lah. Saya bagi you infinite. Okay.
Case dia adalah infinite line charge. Okay, infinite line charge untuk find E. Okay, apakah E untuk infinite line charge? Okay, dia bukan jawapan dia adalah formula tadi tu. Mana dalam slide. Okay, dia bukan, ini general Okay, nampak yang tertulis di dalam slide, ini is a general starting point. Tapi dia bukan jawapan. Line charge ni boleh macam-macam. Ada circular line, ada line charge yang finite. Okay, so permulaan untuk you start derivation is using this formula lah. Tapi dia bukanlah jawapan akhir. Okay, or we can say it is not a closed form. Okay, it is not a closed form solution. Then macam mana nak dapatkan closed form, yang tu yang you kena derive, dan yang tu yang saya akan tunjuk hari ni lah. Okay, saya tunjuk step dia. Okay, so we know that yang paling basic adalah E equals to Q over 4 pi epsilon naught R squared AR. Ni paling basic. Maksudnya boleh pakai untuk semua charge distribution. Okay, boleh point charge betul, line charge pun betul equation ni, surface charge pun betul, volume charge pun betul. Okay, ni basic. Then when you see the formula, bukan formula, when you see the problem, okay, problem dia infinite line. Okay, so dia line charge. Okay, then bila line charge, kita boleh tahu that Q is rho L dl. Okay, kita kecilkan scope based on the problem. Okay, so now formula yang akan kita mulakan adalah this one. Okay, understand? Okay, next, coordinate system apa nak guna? Okay, untuk selesaikan problem ni. Okay, so seperti yang saya bagi tahu tadi dan seperti yang saya dah tunjuk dekat line field tadi, untuk line charge mudah ataupun untuk case ni pun mudah untuk kita guna cylindrical. Okay, so kita pilih cylindrical. Okay, dalam kepala you, cylindrical apa? Ada rho, A rho, A phi. Rho, the variable adalah rho phi z. The vector is A rho, A phi, A z. Itu dalam kepala. Ini chapter 1 lah. Dah terus tangkap. Kalau you dah practice banyak kali chapter 1, dia terus tangkap dalam kepala. Okay, ada 3 benda ataupun 3 variable ataupun 3 vektor untuk cylindrical. Okay, so we use cylindrical. Then the first step to solve this problem adalah, okay, ingat the first step to solve this problem is to take a portion of charge. Kita ambil sebahagian. Okay, sebahagian charge saja. So sebahagian maksudnya dq. Okay, sebahagian charge. Kalau keseluruhan charge adalah q, sebahagian charge adalah dq. So kita project a line to point P. Okay, so this dq maksudnya portion charge ni menghasilkan hanya portion of E. Portion of E apa? dE lah. Sebahagian je. Sebab sebahagian je yang menghasilkan dE. Kalau sebab kita nak cari keseluruhan, kita nak cari keseluruhan charge untuk hasilkan E dekat point P ni. Tapi kita bermula secara matematiknya, kita kena bermula dengan point sebahagian, a portion of charge dahulu. Okay, dan kita project a line to a point T. Okay, so this line is a vector. Okay, sama juga macam you buat point charge. Contohnya ada 2 charge, Q1 dan Q2. Okay, sebelum ni buat vector R, vector R. So itu adalah R tu lah yang kita nak cari. Same goes to this situation. This line refer to vector R. Okay, yang ni yang you buat ni masa Coulomb's law, force tu. So the same situation kita apply kepada point. Okay, so first step tadi, take a portion of charge, project a line to point P. Okay, kemudian
maybe I can say the second step is to find the vector R. That line is a vector R. So apakah vector R di sini? Siapa boleh jawab yang dah tengok video? What is the vector R? Dia consists of this and this vector. Daripada DQ dia pergi ke bawah, kemudian dia pergi ke tepi. Ini konsep apa tu, chapter 1 Pergi bawah apa, pergi tepi apa. Dia dah buat banyak kali ni. Pergi bawah apa dia pergi kalau pergi bawah? Anyone? Ini sangat penting. Kalau you faham ni, you boleh buat banyak jenis soalan berkaitan ni. Siapa boleh jawab? Dia pergi bawah sampai origin lah. Lepas tu daripada origin dia akan pergi ke point P. Sebab point P ni kebetulan berada di atas paksi Y. Anyone? Masa berjalan. Soalan banyak lagi. Dia advantage kalau tengok video lah. Anyone? AQ. Tak dengar. Negatif AQ. DQ AQ. Tak dengar. Negatif saya. Negatif. DQ ke DZ? Negatif. DQ. DQ. AQ. 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 Oh. Okay. Negatif DQ AQ. AQ kita belajar kat mana? AQ. Kalau siapa? Kalau ada lagi, sambung lagi. Tengok, saya nak tengok you punya understanding. Lagi, cepat. Ada yang boleh bantu? Yang tak jelas, jelaskan sekarang. Sebelum dia, subjek ni dia macam ni. Kalau you tak jelas ini, next week tu dah datang benda lain dah. Dia you tak jelas yang ni, okey tak apa, nantilah kot, nanti nak test baru study, tak apalah. Lepas tu next week, alamak datang lagi, aduh macam mana ni, yang lepas tak settle lagi, next 2 weeks, oh datang lagi benda lain pula, aduh mak, yang lepas-lepas tu tak settle lagi, dia lepas tu dia fed up lah. Okay, ni saya cerita betul dia fed up, lepas tu dia sama ada di drop ataupun di fail subjek ni. Saya cuba sir. Okay. Negatif dx dy z. Saya tulis dulu negatif dx dy z. Ni apa ni?
Negatif dx dy az. Betul apa yang cakap ni? Negatif dx dy az. Ini adalah apa dia ni? Saya boleh saya dah download formula. Formula dia, okey. Dia semua ada dalam ni. Okey, nampak formula saya letak di sini lah. Okay, you pilihan you dekat sini tadi. dx dy az ada negatif kat depan. Ni apa ni? Benda ni apa ni? dx dy az. ds, benda tu adalah area. So dekat soalan ni ada something related to area ke? Itu persoalan lah. Ataupun you nak sebut macam mana? Saya boleh je. Yes. Negatif DQ tambah DE. Negatif DQ tambah DE. DE Ya. sini. Negatif DQ tambah DE tak ada tak tepat ataupun salah lah. Okey, ada lagi? Ini itulah tak apa, baguslah saya nak tengok gap macam mana you faham benda ni. Ada lagi yang boleh jawab? Yang dx dy az ni tak tepat. Ini adalah surface, tak ada benda arrow tu bukan surface arrow is arrow. Arrow is a vector. Okay, negatif dq de pun kita tidak belajar. Dia punya jawapan ataupun yalah, dia tak ada pun dalam ni. Actually jawapan dia adalah berkaitan dengan vektor. Vektor, penggunaan vektor. Vektor yang you belajar apa dia? Saya boleh list down ada 9. Okay, sebab kat sini saya nampak ada yang buat AQ. Kita tak belajar AQ. Okay, saya list down supaya you boleh nampak apa yang you dah belajar chapter 1. Okay, ni vektor pernah belajar AX, AY, AZ. Okay, ni cylindrical, Cartesian. Kemudian kita belajar arrow, AV, AZ. Kemudian AR, apa lagi? A theta, AV. Okay. Hanya ada 9 ini saja yang kita akan guna dalam subjek ni. Kalau you introduce AQ, dia macam ini yang saya kata student boleh introduce tiba-tiba boleh introduce a new formula ataupun new terms yang tak ada dalam nota pun. Okay? Dia akan terlibat dengan yang ni, 9 ni je. Vektor yang kita belajar chapter 1 ni dari chapter 1. Kita start belajar ada 9 ni je. Yang 3 ni Cartesian, kemudian ni cylindrical, yang terakhir adalah spherical. Okay, dan saya dah bagi tahu awal-awal tadi kita memilih cylindrical untuk problem ni. Okay, so balik kepada persoalan nak dapatkan R ni. So what is the vector R? Siapa boleh jawab? Dia bergerak daripada DQ. DQ is a portion of charge. Dia physical, ada sebahagian charge kat sini. So dari segi matematiknya kita represent dia sebagai DQ. Ataupun dalam buku lain dia ada delta Q. Ataupun huruf besar delta Q. Sebahagian. Maksud dia sebahagian charge. Ini saya guna bahasa mudah lah. Sebahagian charge. Dia bukan vektor, dia sebahagian charge. Okay. You ada satu
satu kek kan, bentuk kek silinder, you potong sikit. Sebahagian kek tu, you nak makan sebahagian tu je. Bukan satu kek tu. Okay, sebahagian kek tu DQ. Kita panggil dari segi matematik je DQ. Kalau satu potong semua kek tu, satu bentuk kek tu is a Q. Okay, bayangkan benda tu secara fizikal. Okay, so sekarang ni daripada potongan yang sedikit tu nak pergi ke point P, apakah vektor dia? Anyone? Boleh Sir. saya Yes, rho dv av. saya tulis dulu di rho dv ni something yang circle kan. Rho dv ni something yang macam ni kan. Betul. Betul. Line saya melengkung ke straight? Tu straight sir. Straight. So ni yang you bagi ni rho dv is something yang melengkung lah, chapter 1 ni. I see. DZ-AZ je? DZ-AZ, okey, hampir. Tapi dia ke bawah. Kalau ke bawah Oh, negatif DZ-AZ. itu yang saya tunggu lama tu. Okey, dia hampir. Tapi saya tak boleh terima lagi yang DZ tadi. Dia adalah AZ dulu. DZ you nak kata negatif DZ AZ kan? Ataupun DZ AZ bahasa. Betul sir. Okey, sebab dia hampir tepat, cuma dia bukan dia bukan perubahan Z. DZ ni refer kepada sebahagian. Sebahagian line. Tapi ini adalah vektor. Kita tak tahu pun position sebahagian charge ni kat mana. Okey, maksud saya kat sini yang you kena letak di sini adalah jarak antara DQ dengan origin ni. Dia bukan DZ. Kita dah tahu dah jarak dia tu. Dia bukan sebahagian jarak. Okey, kalau you kata sebahagian jarak DZ. Tapi kita dah tahu jarak tu. So apa yang sepatutnya kita letak? Negatif DQ. Yes. Kita tak tahu value jarak tu apa, tapi kita dah tahu dia adalah jarak. So apa benda yang kita kena letak? Negatif DQ AZ. Salah, AQ AZ. AQ tu apa DQ AZ. Negatif DQ AZ. DQ AZ, okey tak apa. DQ macam saya, okey, jawapan dia salah juga. DQ macam saya bagi tahu tadi, DQ duduk kat sini je. Potongan kek, dia fizikal. Benda ni vektor dia ada. Kalau saya pergi balik contoh lain kalau 2AZ ataupun AY, katakan ni Y ni Z. Kalau saya ada arrow 2AZ, apa yang faham 2AY contoh 2AY. Okey, ni kosong So vektor ni adalah 2AY. Vektor ni adalah 2AY. Maksudnya kat sini adalah 2 kan. Jarak antara 0 ke 2. So value dia 2. 2AY. Faham kan ni? Okay, ini very basic concept of vector. 2AY. Maksudnya jarak magnitude dia dari 0 ke 2 ataupun you kira jarak ni 2 lah. Kan, faham kan? DQ tadi ni kat sini, DQ duduk sini je. Sebahagian charge. Okay. Kalau you letak macam ni, dia macam apa benda ni? Cuba relate dengan konsep ni. Ni vektor
Vektor adalah skala dan magnitude. Bukan skala magnitude. Magnitude and direction kan. Vector is a consists of magnitude and direction. Direction dia AY, magnitude dia adalah 2. Maksudnya panjang garisan ni adalah 2. Okay. So berbalik kepada ni, apakah AZ tu dah betul, negatif AZ dah betul. Saya nak cari magnitude. Saya rasa ramai tak tengok video ni. Apa jawapan dia? Dia bagus, tak apa tak tengok video. Tapi bila saya open question macam ni, maksudnya gap antara chapter 1 dengan chapter 2 ni sangat besar. You cannot relate the situation. Dan dia common lah tu. Kalau you tak baiki that situation, dia akan teruk lah lepas ni. Grade you akan teruk ataupun you akan fail. Okay, so apa jawapan dia? DZ salah, DQ salah, apa nak letak kat sini? Z ke Z? Yes? Z. Ya, jawapan dia adalah Z. Siapa yang tak faham lagi? Maksudnya kalau tak ada nilai, kita ganti dengan tu lah. Ya, kalau tak ada nilai, dia sebagai variable lah. Baik. Okay, dia konsep dia mudah je. Sebab dia along Z. Okay, dia along Z. Okay, dia along Z. So, jarak yang menghubungkan DQ dengan origin lah adalah Z. Dia mungkin 2, dia mungkin 3, dia mungkin 4, dia mungkin 5, dia mungkin 6 sampai infinity. Kita tak tahu dia kat mana DQ ni. So, we call it variable. Okay, dia boleh macam-macam nombor lah. Okay, so nak mudah, okay, panggil dia sebagai Z. Okay, yang the next arrow, kalau you dah faham ni, tak ada masalah untuk the next arrow. YAY. Okay, betul YAY, tetapi kita dah pilih apa tadi? Kita pilih apa tadi? Saya bagi tahu dah awal-awal tadi. Kita dah pilih cylindrical kan? YAV. Okay, again. YAV. Benda ni saya akan selalu ingatkan lah, tak apalah. YAV adalah formula yang you introduce sendiri. Kita tak pernah belajar YAV. Okay. Kita tak pernah belajar YAV. Okay. Chapter dia asal dia chapter 1 dan coordinate system tu. Macam mana you faham the coordinate system? Okay, apa jawapan dia? Y arrow sir. Y arrow pun salah. Row arrow sir. Ya, row arrow. Jangan mix kan. Macam ni. Okay. Kita tak tahulah you nak buat satu nota macam mana. Ini Cartesian. Cartesian AX, variable dia X. AY, vector dia, variable dia Y. AZ, vector dia, variable dia Z. Okay, arrow, vector dia, variable dia rho. AV, vector dia, variable dia phi. AZ, vector dia, variable dia Z. R, theta, phi. Okay, yang belah kanan, yang belah kiri sekali semua vektor, yang belah kanan sekali semua variable dia. Okay. So bila you dah pilih satu coordinate system tu, okay, saya nak pilih cylindrical. Okay, benda ni je akan keluar. Faham tak?
Benda ni je akan keluar, ada 6. Arrow, row, FE, fee, AZ, Z. Kalau you buat macam ni, apa ni? Y, ada Y kat atas ni, Y Cartesian punya. Then you combinekan dengan cylindrical. Nanti masalah besar. Saya tunjuk teknik clustering ataupun yang mudah lah. Mungkin dari segi math dia lagi kompleks kot nak faham. Okay. So yang mudah, pilih apa, you dah pilih coordinate system apa, then you akan terikat dengan variable tu saja. Understand? Faham Syed. Jangan campur aduk ataupun jangan create the new formula. So kita dah ada R iaitu row arrow minus ZAZ. Sorry, AZ tu dekat sini lah, AZ. Maksudnya variable daripada origin ke point P tu, dia punya variable adalah row, berjejari kan, sebab kita pilih cylindrical. Kalau point P kat saya kat sini pun, dia tetap row arrow. Alright, so kita boleh cari magnitude. So magnitude dia adalah row square plus z square. Kemudian kita boleh gantikan ke dalam formula ni lah. Cuma formula ni tak lengkap lagi. Formula ni ada row L, DL. So row L dah diberi. DL refer kepada sebahagian charge. Sebahagian charge tadi. Ni baru DL. So apakah DL untuk kes ni? Ni chapter 1. Differential element. Apakah DL? Anyone? Cepat je. Masa tak banyak. What is DL for this one? Line along Z. Sebahagian line. DL is Row arrow minus ZZ. First dia bukan vektor DL ni bukan vektor. Walaupun dalam formula ada vektor, tapi ikut situasi. You kena ikut situasi. Faham tak? Kalau soalan tu menggunakan DL yang vektor, then dia akan ada vektor lah. Tetapi kalau soalan tu menggunakan DL yang bukan vektor, you still boleh guna table ni sebagai panduan, tetapi janganlah ada vektor tu. You kena pandai mengadapt table ni ikut situasi. So this DL bukan vektor, row LDL. You dah belajar tadi dalam slide. DL ni bukan vektor. Dan kita pilih cylindrical, dah pilih dah awal-awal cylindrical. So you hanya tertakluk kepada cylindrical. So apakah jawapan dia tadi? DL equals to along Z. Line along Z sebahagian. Ya, sebahagian sebab tu ada D. Dalam matematik semua letak D kat depan bila a portion of. So apa jawapan dia? Ini gap yang sangat besar. Kalau saya patah balik ke chapter 1, bila tunjuk balik gambar-gambar yang saya tanya DL ni apa, DLAB, DLBC, DLCD, kebanyakan student dia boleh jawab. Faham. Senang je ni. Faham. Semua boleh jawab. Tetapi bila convert pergi kepada problem macam ni, dia bukan lupa, dia macam ada barrier antara yang dia pernah tengok sebelum ni dengan situasi sekarang ni. So what is the DL for this one?
Okay, DL ni dia line kecil, dia line ni. Sebahagian pada, sebab sebahagian kan, kalau line ni, kalau sepanjang line ni dia besar, infinite. Tapi dia ambil portion, sebab kita ambil portion line. So apakah jawapan dia? Jawapan dia dalam formula. Kita dah pilih cylindrical. Okey, jawapan dia dalam ni je. You nak pilih je kat mana. Dia bukan vektor. So you bolehlah delete. Saya boleh delete ni. DZ tu. Ya, DZ lama saya tunggu. Okey, ada 3. D row, row dv, DZ. Yang mana yang sesuai dengan kes ni? So jawapan dia adalah DZ sebab dia long Z. Okey? Faham? Okey, yang tak jelas boleh jelaskan. Kalau you bertangguh, dia tidak membantu sebenarnya. Okey, so terus masuk kepada formula. So E equals to integration of rho L dz 4 pi epsilon naught R square. So R square, R dah ada ni. Rho square plus Z square kuasa 3/2. Okey, boleh nampak kenapa 3/2? Sebab ni 1/2. Kemudian you ada kuasa 2. Kemudian dalam AR ada R over R kan? Okay, ada R over R. So that's why akan jadi 3/2. Okay, mungkin saya boleh tunjuk. You ada R kuasa 2 kat bawah ni. AR tadi adalah R vektor R over R. Okay, so R darah R jadi R over R kuasa 3. Okay, R kuasa 3 yang ni punca kuasa. Punca kuasa ni menyebabkan dia per 2 ni. Okay, 3 ni disebabkan oleh cube ni. Per 2 ni disebabkan oleh square root. Okay, ada soalan boleh tanya? Okay, next boleh letak vektor dia. Vektor dia adalah rho arrow minus ZAZ. Okay, so ini apa yang kita boleh tulis. Okay, kalau you dapat tulis banyak sampai sini dia dah halfway lah. Kalau you salah tulis ni, step seterusnya tidak memberi apa-apa makna lah. Okay, so dah sampai sini, kita akan lihat balik problem ni. Let's say kalau saya pilih DQ di bawah, ni ada diterangkan dalam note Kalau saya pilih DQ di bawah, saya juga boleh project a line to point P. Okay, maybe kat sini R2, maybe this portion kita panggil dia DQ2. Okay, kita pun boleh cari vektor R2, iaitu project line ke atas dan sama row arrow. Okay, cuma apakah komponen yang akan cancel out? Apa yang nampak sini? Kalau pilih kat bawah, dia akan pergi atas, pergi ke row arrow. Komponen apa? Z. Okay, komponen Z. Okay, boleh nampak kat sini yang kalau pilih atas, dia akan pergi ke bawah, negatif ZAZ. Row sama je lah. Kalau pilih DQ2 kat bawah, dia akan pergi ke atas, kemudian row arrow sama. So komponen Z dia cancel. Okay, dia akan cancel. Maksudnya bila you dapatkan E nanti, tidak akan ada komponen Z sebab dia akan berlawan. Okay, contribution E tu dia akan berlawan dari segi vektor pada komponen Z. Okay, ini dapat simplify kita punya calculation. So this one akan equals to 0. Okay, so saya simplifykan expression ataupun equation ke atas. Saya keluarkan semua constant yang tidak berkaitan dengan integration. So dia akan jadi dz over
rho square plus z square. Okay, so limit dia, saya lupa tulis limit daripada negative infinity ke infinity lah sebab infinite line. Okay, sampai sini ada soalan? Yang dia cancel out zero sebab dia lawan arahan. Ya, sebab dia berlawan. Okay, ni berlawan ni. So kalau yang dia punya D dekat bawah, dekat area negative Z, so kena kira Macam mana? yang DQ2 tu. Aha. So means still ada lah ZAZ tu. Still ada apa? DQ2 tak perlu kira. Kita hanya pilih satu DQ saja. Okay, kita hanya pilih satu DQ saja dalam kes untuk dapatkan full closed form equation ni. Okay, kita hanya pilih DQ satu saja. Cuma dari segi calculation ni, because of symmetrical, point P tu berada di tengah-tengah. Sebab ini infinite. Infinite something yang kita tak boleh ukur. Kita assume point P ni berada di tengah-tengah lah. Okay, sebab line ni tersangat panjang. So bila ada point P tengah-tengah, kita boleh kata bila kita bahagi dua ni, yang line atas dengan line bawah tu simetri lah. Okay, itu assumption dia. Maksudnya kat sini kalau saya pilih DQ kat atas, mesti ada DQ kat bawah. Kat mana-mana DQ saya pilih, contohnya saya nak pilih dekat lagi atas ni, DQ3, dia ada pair dia kat bawah, DQ4. Pair dia maksudnya line ni sama. Okay, simetri. Kalau maksudnya every line, every portion ataupun mana-mana portion yang saya pilih dekat bahagian atas, mesti ada lawan dia dekat bahagian bawah. Okay. Oleh itu, kita boleh simplify kita punya calculation tanpa mengambil kira komponen Z. Cukup hanya, yelah, kita pilih satu je sebenarnya. Tapi kita tahu ada lawan dekat bawah. Okay, lawan tu akan lawan dekat komponen Z. So, kita buanglah Z ni. Okay, itu dia punya simplification ataupun analogi lah untuk mudahkan kiraan. Okay, so kita dah tak perlulah kira DQ2 pula lagi sekali. Benda yang sama sebenarnya. Okay, hanya pilih satu DQ saja. Cuma komponen Z ni akan terhapus lah. Because of the symmetrical. Okay, so kita boleh teruskan. Untuk selesaikan integration ni, you need to see the formula lah. Okay, so formula yang sama kat mana? Kat mana formula yang sama? Dah hampir 1 jam. Yang X bahagi dengan X kuasa 2 tambah A kuasa 2 kuasa 3 per 2. Okay, yang ni So you ambil yang ni dan you gantikan jawapan dia lah. Tanpa mengambil kira C tu. Okay, so X over A square, X square plus A square square root. Okay, so saya pergi ke, okay, cepat lagi kat sini. Rho L, rho A rho. Okay, so jawapan dia adalah Z bahagi rho square square root rho square plus Z square. Okay, ni jawapan dia menggantikan infinity nanti. Okay, seterusnya saya pergi ke bawah. Okay, rho square ni boleh buang daripada penggantian ni sebab kita nak ganti dalam Z kan.
So saya boleh cancel terus, maksudnya saya boleh cancel row dengan row square. So jawapan dia akan jadi row L A row 4 pi epsilon naught row. Kemudian bila saya nak ganti row, nak ganti infinity dalam Z. Okay, ini kita panggil, you boleh guna L'Hopital punya formula lah. Okay, ataupun biasanya saya tunjuk kaedah mudah untuk simplifykan equation ni. Contohnya bahagi atas dengan bawah dengan Z. So kalau atas bagi dengan Z dapat 1. Kalau bawah bagi dengan Z, dia akan masuk dalam square root tu. So dia akan jadi row square Z square sebab dia dah masuk dalam square root plus 1. Okay, boleh nampak? Saya mudahkan ataupun manipulate equation ni untuk gantikan infinity. Okay. So dapat macam ni. Then you akan ganti infinity. So you akan ganti infinity dalam Z. So bila ganti infinity dalam Z, apa-apa bahagi infinity you akan dapat apa? 0 kan? Tak kira lah variable ke, nombor ke, bila you bahagi infinity akan dapat 0. So dia akan dapat 0, plus 1 is 1, square root 1 is 1, 1 bahagi 1 is 1. So 1 minus, ganti pula negative infinity, minus 1. Okay, so dia akan dapat 2 lah dekat sini. Okay, ni 2. 2 boleh cancel dengan 4 pi. So jawapan dia sekali adalah row L A row 2 pi epsilon naught row. Okay, so ini adalah closed form. Okay, jawapan terakhir untuk infinite line charge. Ada soalan? Saya boleh scroll atas sikit tak? Saya nak salin. Okay. Ini dalam nota pun ada. Dalam video pun sama juga. Okay. Seterusnya, kalau ada soalan terus boleh tanya. Okay, next soalan seterusnya ataupun problem seterusnya. Saya terus pergi kepada circular line charge. Cuma yang you perlu faham is prosedur untuk dapatkan apa, the procedure ataupun step lah untuk selesaikan setiap problem. Sebab soalan dalam test ataupun final dia boleh jadi macam-macam bentuk. Okay, so kalau yang faham step, soalan nak bagi soalan macam mana pun dia still boleh selesaikan lah. Okay, so sekarang ni diberi circular line di atas paksi ataupun di atas plane XY. Faham Maksudnya circular line ni, row L ni berada pada XY plane. Dia berada pada XY plane. Okay, berada sekata lah pada XY plane ataupun Z equals to 0. Dia benda sama je, XY plane sama dengan Z equals to 0. Berada pada this location lah. Kemudian jejari dia adalah A. Okay, then your problem is to find E at point P. Okay, point P berada pada 0, 0H. Okay, so what is E dekat point P? Okay, ini dia punya situasi.
diberi circular line charge, density dia rho L, cari E dekat point P iaitu 00H. Okay, so saya akan pergi laju. Kita akan gunakan cylindrical. Okay, cylindrical coordinate system, dan formula asas dia adalah E equals to rho L dl lah untuk line kan. Okay, so what is the first step? Okay, saya ulang balik. Saya dah explain kat atas kan. Now you boleh test your understanding. So what is the first step? Anyone? Kalau you faham yang sebelum tadi, yang ni pun should be okay lah. First step. Okay, cepat. Ada banyak soalan ni. Nampak ni soalan. Ni soalan. Ni soalan. Ni soalan. Okay. Nak takut tinggal lagi 1 jam. Kalau you lambat respon, tak sempat nak cover soalan tu. Okay. Siapa boleh tahu the first step? Dah buat dah tadi. Apa yang saya buat tadi? Cari vektor dia. Tak dengar. Cari vektor so. Cari vektor apa? Yang itu dia punya bulat dia. Kan? So. Dia punya bulat dia. Apa kita panggil tu? Vektor ke apa ke apa, benda apa tu? First step. Saya tunjuk balik gambar ni supaya you boleh nampak apa yang saya buat mula-mula tadi. First step apa? Come on. Tentukan DL. Tak dengar. Tentukan DL. Tentukan EN. DL. Tentukan DL. Saya buat DL dulu DQ. DQ. Apakah DQ? DQ apa DQ? Sepotong kek, kan? Secubit. Okay, first step is take a portion of charge. First step, take a portion of charge. First step, take a portion of charge. Ingat banyak kali First step, take a portion of charge. First step, take a portion of charge. First step, take a portion of charge. Okay. First step, take a portion of charge, DQ. First step, take a portion of charge, DQ. Nanti saya pergi balik. Okay. 15 minit lagi. Saya tanya lagi. Okay. So take a portion of charge, project a line to point P. Dapatkan vektor R. Okay, vektor R ni vektor R lah. Okay, so what is the vector R? Dia akan pergi ke sini. Dia akan naik ke atas. Kita menggunakan cylindrical. Okay, vector R. Ini contoh dia akan menguji you punya understanding lah. Kita ajar straight line, final exam tanya circular line. Ataupun macam-macam, itulah bentuknya macam tu. Dalam kelas ajar macam ni, tapi nanti final ajar bentuk lain. Kalau you faham, you boleh jawab.
Okay, ini let's say ini final exam. Okay, saya dah ajar tadi kat atas straight line. Now kita ubah circular line. Okay, macam mana? R. Cepat. VFV, Tak dengar. AV je. VFV, VAV. VAV. Lagi? plus ZAZ, Tak dengar. plus plus ZAZ. ZAZ. Okay. Ada jawapan lain? Rho A rho plus Z A Z. Okay, yang ni hampir tepat. Okay, row arrow betul, Z pun betul. VFV, ni fee apa benda? Itu definition, pergi balik ke definition apa tu? Definition phi dalam cylindrical coordinate. Phi ni sudut. Dia tidak boleh straight line macam ni. Phi apa dia? Takrifan phi dia bermula daripada, dia sudut bermula daripada x kepada x. Itu adalah phi. Direction FV macam mana? Direction FV pun dia macam ni. Lengkung ataupun tangential. Kalau saya ada macam ni, ada point kat sini, tangential FV. Kalau ada point kat sini, tangential FV. Okay? So tidak, itulah kefahaman chapter 1 tu penting. Kalau hidup tulis VFV salah ni. Okay? Saya pergi kepada jawapan kawannya yang kedua tadi. Cuma dia masih belum exactly 100% tepat lah. Sebab apa? Sebab you tak perlu tulis variable kan? Ni still variable. You tak use the information in the given question. Kalau you guna information, apa jawapan dia? Y. Actually? YAV. Rho A. Apa dia? AAV. AAV? Bukan kan? Kan ada dia punya A rho. AARO. AA rho. Lagi? Plus HAZ. Yeah, yang tu itu student yang faham Itu yang nampak. Saya nak you nampak macam tu. Maksudnya kalau saya pilih DQ kat sini pun jawapan dia sama, saya pilih DQ kat sini pun jawapan dia sama, saya pilih DQ kat sini jawapan dia sama, saya pilih DQ kat sini jawapan dia sama. Itu cylindrical. A is a jejari. Jejari. Ada soalan? Tapi saya rasa jawapan ni salah. Siapa boleh betulkan? Saya tak perasan. Tapi sebenarnya salah ni. Negatif A. Yes. Negatif ni, semua negatif. Okay, jangan main-main dengan direction You tak boleh take for granted. Okay, kita belajar arrow, dia sentiasa keluar. Okay, chapter 1 is very important. Dia macam kitab yang utama yang you kena pegang. Arrow tu mesti keluar, tiba-tiba dia pergi dalam, then negatif. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada, then kita akan proceed. So R adalah square root A square plus A square. Okay, kalau tak sempat
nak salin, you boleh snapshot. Okay, so E equals to rho LDL. DL tak selesai lagi. DL apa DL? Kat sini ada DL ataupun portion lah. Kat sini ada DL. Portion dia akan melengkung lah ni. What is DL? ADV. Yes, betul. Tepat sekali. DL is ADV. Okay, kalau you faham, dia sangat menyeronokkan untuk selesaikan. Rho L ADV. Okay. Divide by 4 pi epsilon naught A square plus H square kuasa 3/2 dan vektor yang atas tadi minus A rho plus H Z. Okay, sama situasi macam tadi. Kalau dah sampai sini, it is halfway lah, right? Okay, dia situasi nak step seterusnya dia sama macam situasi kat atas tadi. Kalau saya play DQ kat sini, dia akan ada satu kawan dia DQ sebelah berlawanan. Okay, sebab dia bulat. Maksudnya saya boleh ada DQ2 contohnya, dan saya boleh juga project line R dekat point P, R2. So akan ada komponen yang akan berlawan. Komponen apakah itu? Cepat. Komponen apa berlawan? Komponen A. Komponen ni something libatkan vektor. A is a magnitude. Komponen apa? Rho. Komponen apa? Rho. Ya, komponen rho ataupun A rho. Okay, so this one will be 0. Okay, so saya teruskan ke bawah. Keluarkan semua constant rho L A H E Z divided by 4 pi epsilon naught A square plus H square kuasa 1.5. So semua dah buat keluar. Yang tinggal nak integrate adalah dv. Dv daripada mana ke mana? 0 to 2 pi. Betul. Itu maksudnya you faham apakah itu phi. Okay, so selesaikan. Ini sangat mudah. Dia tak ada pakai formula apa. Rho L A H. Okay, boleh snapshot kalau tak sempat nak salin. 2 pi. Okay, sebab selesaikan integration ni. So boleh cancelkan dengan 4 pi. Ni jadi 1, yang ni jadi 2. Okay, itu final form. Okay, ada soalan? Sama je kat dan nota. Ini 1.5. Ada soalan? Okay, tak ada. Saya terus pergi kepada surface charge. Okay, dah 15 minit. 15 minit seterusnya. Okay. Untuk surface charge saya terus pergi pada soalan ni lah. Nak jimatkan masa. Boleh nampak figure 2 saja. Dia soalan ni start pada sini. Soalan B ni, figure 2. Figure 2 show a circular surface charge. Okay, imagine sekarang ni dah surface with a charge density rho s 2 microcoulomb per meter square in the region between alpha and beta. Okay, kalau tengok dia ada bentuk surface dia macam ni, macam disk. Tengah-tengah tu tak ada charge. Okay, derive and show that electric field dekat 00H point P ni adalah seperti di bawah. Dia dah bagi tahu jawapan. Dia nak tengok you derive macam mana. So sekarang saya akan nak test sebab kita dah buat circular line tadi. Okay, ini contoh soalan contoh soalan ataupun sama juga macam saya bagi problem untuk circular line tadilah. Cuma nak test you punya understanding. Sekarang charge tu dah bentuk lain dah. Surface dah pula. Okay, nak tengok macam mana kefahaman you untuk
untuk selesaikan ni menggunakan prosedur yang saya dah mention tadi. Okay, sebab konsep dia sama je sebenarnya. Okay, cuma nak kena tahu cara nak guna formula vektor apa lagi, differential element apa. Okay, alright, saya akan contohin terus dalam ni. What is the first step? Okay, soalan tu ditanya selepas 15 minit. Take a portion of charge dq. Saya dah ulang banyak kali yang tadi. Okay, take a portion of charge. Kat mana nak take? Take a portion ni surface maksudnya saya boleh ambil kat tengah-tengah ni. Okay, saya ambil sebahagian daripada charge, yang ni adalah dq. Project a line to point P. This is your vector R. Tanya lagi. Okay, vector R. Macam sama macam sebelum tadi. What is R? Beta minus alpha AV. Apa dia? Again. Beta minus alpha AV. Beta minus alpha. Kurungan AV. Okay. Apa benda ni? Okay, beta minus alpha AV. Kurungan. Okay. Lagi jawapan lain? Beta kena minus alpha, lepas tu darab pula dengan AV. AV ni something yang lengkuk saya ni DQ ialah saya lukis macam ni lah sebab saya kata nak ambil sebahagian. Okay, daripada sini untuk membentuk R, okay, garisan R ni mungkin dia berada di tengah-tengah surface tu lah, tengah-tengah surface DQ ni. So dia akan bergerak daripada sini ke sini. Bukan lengkung dia straight ni, straight. Saya tak dapat lukis straight. Daripada sini straight kepada alamak. Limitation nak lukis straight line. Straight line, please, straight line. Tak jadi juga. Sebab mungkin saya punya pilihan DQ terlalu susah. Daripada sini straight line. Ataupun saya pilih DQ kat lain. Okay, katakan saya pilih DQ dekat sini. Lepas tu saya project vector R. Saya punya drawboard ni terhujung. Kena ataskan. Okay, sambil tu boleh siapa tolong fikirkan R. Dia akan pergi origin, kan dia naik atas. Straight, semua straight line. AV is something yang melengkung. Okay, saya punya portion ni duduk tengah-tengah ni Dia bukan tepi ataupun bukan tepi belah sana. So what is vector R?
Sir, cuba boleh? Yes. Negatif beta arrow plus HAZ. Okay, HAZ dah betul. Itu saya punya clue. HAZ dah betul. Negatif beta arrow salah lagi. Arrow dah Kalau betul. Arrow dah- kalau negatif beta tolak A, tolak alpha maksudnya. Tolak alpha. Negatif beta tolak alpha arrow kan? Yang tu pun salah. Ya, saya pernah jumpa lah. Soalan ni dah banyak kali tanya. Saya pernah jumpa lah ada student jawab macam ni. Bila student tu jawab macam tu, dia tidak faham konsep variable. Dia kena faham konsep variable. Dia akan pergi balik kepada contohnya this one. Okay, kita tak tahu di mana location DQ ni, so saya letak Z sebagai variable. So kembali pada soalan ni, portion ni berada di tengah-tengah. Dia bukan beta, dia bukan alpha, dia bukan apa-apa. Apakah dia? 1.5. Negatif Y ke? No, you tak boleh. Yang jawab negative Y tu, you tak boleh mix coordinate system. Okay, you kena pilih coordinate system yang sesuai. So sekarang ni saya rasa coordinate system yang sesuai adalah cylindrical. Okay, dah pilih cylindrical, dah takkan masuk Y ke Z ke X. Sekarang ni variable. Isu dia variable. Dia bukan beta, dia bukan alpha. So dia apa? X. Rho. Saya dah tanya, dah bagi tahu banyak kali dah. X tak boleh campur dengan coordinate system yang lain. X Cartesian. Arrow apa? Rho. Cylindrical. Jawapan dia adalah siapa tadi sebut tadi? Rho saya. Ya, rho. Faham ke tak faham ni? Yang sebut rho tu rasa dah hampir faham lah. Okay, dia adalah rho. Dia bukan alpha, dia bukan beta. Dia adalah variable. Okay. Kita tak tahu di mana. Saya pilih satu portion kat tengah-tengah ni. Kita tak tahu dia apa. Dia boleh ke tengah sini sikit. Dia boleh sini sikit. Dia boleh sini sikit. Sama juga dengan konsep ni. Dia boleh kat sini sikit. Dia boleh kat sini sikit. Dia boleh atas ni sikit. Dia boleh atas lagi sikit. So apa benda? Kita tak boleh nak bagi tahu some values kan. So kita bagi dia variable. Konsep tu banyak. Dia akan jumpa banyak nanti. Faham ke tak faham? Faham saya faham. Okay. You akan jumpa banyak kali benda macam ni. So bila kita tak boleh nak fixkan dia, kita tak boleh juga ambil beta atau alpha. Benda salah juga. Okay. So that kind of things adalah variable. Okay. So betul-betul lah you punya R, you boleh kira magnitude. Okay. Apa lagi DQ. So tak apa, saya tulis dulu equation yang you akan buat adalah rho S ds. Okay, ni formula yang akan terlibat lah. Okay, apakah ds? ds merujuk kepada portion tadi. Sebab ini adalah dq ataupun q. So portion tadi, ini adalah ds. Dia macam you buat apa tadi? Line kan? Line dia dl. Ataupun line ni dia dl kat sini. Okay, portion of line. Sekarang ni portion of surface. So dia adalah ds. So apakah ds? Anyone? Dah 11, hampir 11.30. Kita hanya masuk soalan ni sebab saya terus masuk soalan ni. Soalan lain ada banyak lagi. YSDS ni adalah differential element dan you dah pernah buat chapter 1.
Rho D, Rho D, V. Apa tu? Rho D, Rho D, V. Rho D, V. Rho D, lepas tu Rho D, V. Saya tak pernah jumpa awak punya ni. Oh, awak sebut salah, awak sebut lain-lain. Rho D, Rho. Rho D, Rho. Ya. Rho D, Rho D, V. Rho D, Rho D, V. Rho D, Rho D. Rho D, V, D. Macam mana ni? Rho D, tak pernah. Rho, betul eh? Saya nak lock awak punya ni tapi macam pelik. Rho D, Rho, betul eh? Saya tengok kat Google macam tu. Okay, yang ni Rho D, Rho D, V. Okay. Okay, betul Rho D, Rho D, V. Sebab dia adalah Rho D, V dan Rho D, V darab D, Rho kan? Rho D, Rho D, V, AZ. Okay, tak apa. Okay, so tu adalah you punya mana tadi, DS. Okay, so DS adalah Rho D, Rho D, V. Tak ada direction. Then you akan ganti dalam formula ni lah. Jadi saya boleh tulis kat sini. So E sama dengan Rho S, lepas tu Rho D, Rho D, V darab D, Rho kan? Tak apa, Rho D, V. Okay, Rho D, V. Kemudian 4 pi epsilon naught, yang ni rho square plus h square kuasa 1.5. Kemudian ada minus rho a rho. Okay. So kalau dah sampai sini halfway. Right. Situasi yang sama, kalau saya pilih portion yang berlawanan, dia akan cancel out. Apakah komponen dia? Rho. Okay, komponen rho akan kosong. So kita boleh fokus terus kepada AZ sahajalah. Okay. So kat sini saya nak simplify saya punya masa calculation. Saya terus tunjuk jawapan dia. Okay, boleh nampak sampai sini? The rest dia nak kena selesaikan benda ni lah. Okay. So saya nak cepatkan. Okay, kat sini. Ni jawapan dia. Kalau nak cepat boleh snapshot. Okay, kita dah sampai kat sini. Cuma vektor dia lain sikit. Dia tak ada A, tapi tak ada masalah, benda sama je. So vektor dia simbolkan sebagai rho cat dengan z cat. Okay, kita dah sampai sini. So komponen dia dah buang dah, komponen ni akan dapat 0. So dia dah simplify kepada yang ni lah. Okay, ada soalan sampai sini? You boleh snapshot untuk cepat. Okay, so kat sini akan ada dua komponen yang akan integrate, satu dV, satu rho dV. Okay, so bila integrate d rho, barulah letak alpha dengan beta tadi. Okay, kalau dah letak siap-siap tadi beta atau alpha, sebab tu jadi tak betul lah. Okay, so limit rho adalah daripada alpha kepada beta, yang mana kita letak dia sebagai limit dalam integration. So dV adalah full circle. Okay, yang the rest you just boleh selesaikan, dapatlah jawapan dah sekali. Ada soalan?
untuk selesaikan integration yang ni dia pakai formula lah. Okay, you boleh tengok formula appendix. Ada soalan? Itulah sepatutnya kalau you dah tengok video, you dah ada gambaran lah. Kalau baru first time memang dia akan lama, tunggu tenung lama-lama nak bagi faham. Okay. Kalau tak ada soalan, saya akan bermain dengan soalan ni lagi. Okay, jawapan dia dah ada kat atas tu. Okay, ni jawapan dia. Saya tak nak buat yang nombor 2. Nombor 2 nanti you boleh kira sendiri lepas ni. Saya nak tanya, nak play around with this formula. Apa akan jadi kalau saya convert surface ni kepada infinite surface charge? Apa yang saya perlu modify soalan ni? Yes. Apa akan jadi? H tukar Z. Apa? Come on. Apa jawapannya? Saya nak tukar kepada infinite surface charge. Ataupun soalan ni boleh ditanya soalan kedua. Okay, find E for infinite surface charge. Adakah saya perlu derive lagi sekali ataupun just modify equation ni? Macam mana nak tukar infinite? Infinite maksudnya grey area tu meliputi keseluruhan surface. Maksudnya sini akan jadi grey. Yang luar ni pun akan semua jadi grey. Sebab dia infinite. Sampai yang tak ada limit lah. Tapi dia sekeping surface saja. Dia hanya sekeping surface yang infinite. Okay. Maksudnya banyak lagi sampai sana, ni sampai sana, ni sampai sana, infinite lah. Apa yang perlu dimodify? You tak perlu derive lagi sekali. You hanya modify equation ni. Apa yang perlu saya modify? Siapa dapat jawab? Modify row sir. Ada row tak dalam ni? Tak ada. Tak ada. Tukar kepada tak ada, tapi jawapan you betul lah, modify row. Kat mana yang kena modify? Apa jadi apa? Apa jadi apa? Kat mana? Apa yang perlu modify? Cepat. Siapa yang perlu modify? Yang beta kepada infinity sir. Okay, beta nampak beta kat sini. Beta akan panjang sampai infinity. Okay, betul, beta akan jadi infinity. Lagi? Alpha jadi kosong kan sir? Yes. Okay, betul. Tepat sekali, maksudnya you faham the situation. Alpha jadi kosong, maksudnya you pendek kan, maksudnya grey tu semua lah. Tak ada alpha zero. Beta jadi infinity. Okay, so apa akan jadi pada last kali? E jadi apa? Kalau you submit kosong dengan infinity ni. This one akan jadi? Beta infinity tambah H. Infinity tambah H, infinity. Square root infinity. 1 over infinity? Zero sir. Zero. Ni zero. Yang ni apa jadi? Waduh. Ni apa jadi ni? 1 over square root H square. Square root H square sama dengan?
Simplify lagi. 1 over square root H square. Bagi H kan? Apa dia? H saja. Ni yang saya bulat ni. 1 over H. 1 over H. Okay. So jawapan E adalah okay, boleh faham? Kalau infinite surface. Boleh? Okay, infinite surface ni pun very popular punya question. Contohnya, saya pergi sedikit berkenaan infinite surface ni. Katakan saya ada, alamak saya ingat, tak apa, hopefully you faham ni X, Y, Z kan. X, Y, Z. Contohnya, saya ada surface, infinite surface dekat Y equals to 2. Okay, ni 2. Okay, ini infinite Katakan surface ni infinite. Berada pada surface Y equals to 2. Itu cara kita represent surface Y equals to 2. Let's say ada point kat sini. So what is E at this point? Anyone? Guna jawapan tadi. Sebab apa uniqueness benda ni? Yang ni tak berubah apa-apa. Ni semua constant. 2 constant, epsilon naught constant, rho s constant. Yang you hanya perlu tahu adalah direction. Negatif. Negatif. Rho s. Ada 2 tak silap? Dua apa? 2ay. Apa dia? Dah nak betul ni, apa jawapannya? Tak dengar. Negatif betul, yang ni betul. Sebab apa? Yang ni memang saya nak akan letak. Sebab jawapan dia, saya pergi balik. The uniqueness of this surface, jawapan ni memang you kena letak. Yang berbeza hanyalah direction. Itu kelebihan surface, infinite surface ni. AY. Okay, AY. Okay, boleh faham Jawapan ni full mark. You letak je. Memang dia ada benda ni, direction dah. Sebab direction ni ke belakang. Okay, direction ni ke belakang kan. Sebab yang 2 tu tak ada masalah. Tak ada masalah, tak kisah apa-apa. Even dia dekat atas do a point at 2. Saya buat, okay, saya tukar P kat sini. Jawapan dia? Jawapan dia apa? Jawapan dia tetap sama. Saya ubah P kat sini. Maksudnya dia di belakang. Okay? Okay, fahamkan soalan. Dia di belakang surface ni. Dia di belakang belah sana. Okay? Jawapan dia tetap sama. Saya ubah sini. Jawapan dia ni juga. Saya ubah kat sini. Jawapan ni juga. Saya ubah kat sini. Jawapan ni juga. Saya ubah kat sini. Jawapan ni juga. Mana-mana jawapan yang saya letak kat belakang belah sana tu, jawapan ni sama. Okay, saya letak kat depan pula. Jawapan dia? So positif Positif. Okay, saya letak sini, positif. Saya letak sini, positif. Positif, sama je jawapan dia, sama je. Tak kisah kau letak 2. 2 ni tak memberi apa-apa. Kalau saya tukar ni 200. Tapi dia berada di depan daripada 200 tu. Jawapan dia tetap sama, jawapan dia tetap sama. That is a surface, infinite surface. So means yang point tu nak determine dia negatif or positif? Ya, direction saja. Okay, maksudnya you kena tahu dia berada kat mana lah. Compared
2D surface tu di mana? Dia tak akan appear 200 ke 2 ke apa lagi. Dia tak akan appear dalam final answer. Okay. Alright, so dah habis dari segi theoretical derivation. Saya mengharapkan bila bagi soalan macam-macam pun you still boleh dapatkan menggunakan prosedur yang sama lah. Okay, masa tinggal lagi 10 minit atau lebih. Saya just nak pergi, saya tak tahu sebab saya expect dapat tunjuk banyak soalan. So you nak macam mana? You nak discuss detail ataupun kita just simplify? Ataupun you nak snapshot? Sebab ni soalan dia lebih kurang je. Okay, boleh tengok dulu soalan B ni. Terus snapshot lah, tak payah salin. Kalau nak tunggu you salin, memang tak sempat lah. Okay, saya just mungkin very brief lah supaya you get an idea macam mana soalan yang keluar dalam test ataupun final. Okay, dia bagi description kat atas ni macam seolah-olah the real application lah. Okay, gambar dekat bawah ni, kalau you tengok gambar ni, actually dah buat dah tadi. Okay, show that the electric field dekat 00H in cylindrical coordinate. Dia dah bagi, ini contoh dia bagi coordinate. Nampak Dia dah bagi siap-siap coordinate system apa yang you kena guna. Okay, maksudnya soalan ni baik hati lah, dia guided. Due to circular line, okay, circular line charge dekat Z equals to 0 and plane dan jari dia adalah A. Okay, cuma dia dah bagi kat sini rho L dia dah bagi benda ni, some variable. Variable lah ni sebab ada phi kat sini. Okay, buktikan E adalah this one. Itu soalan dia. Okay. So first step, first step macam saya bagi tahu tadi, take a portion of charge. Okay, penyelesaian dia sama macam you buat yang ni. Okay, soalan dia sama, cuma representation dia dengan rho L dia ada berbentuk lain lah. So penyelesaian dia, take a portion of charge, project a line to point P, dapatkan vektor R. Okay, saya rasa vektor R pun sama, minus A rho plus H A Z untuk soalan ni. Okay, lepas tu proceed kepada penggantian lah. Maybe saya boleh tunjuk jawapan akhir, kalau nak cepat pun boleh snapshot. Tapi make sure you faham apa yang berlaku lah. Okay, ni dia punya penyelesaian. Okay, sama je kalau you tengok, you akan dapat vektor R tadi, minus A rho plus H A Z, dan ini unit vektor dia, dan you letak, ni selepas you letak dalam equation tadi lah. Ada ADV, yang tadi pun ADV juga. Okay, ni pun ADV. Sama je, dia sama macam ni. Maksudnya you, kalau dah sampai sini, actually you ada halfway for this question. Okay, dah sampai sini, dah halfway lah. Okay, lepas tu you akan bagi tahu there is no component error sebab dia akan cancel out. So, dia akan jadi zero ini. So, bila dah zero, you boleh simplify kat bawah ni. Cuma trick dia yang lain daripada yang saya explain tadi, dia ada rho L dia adalah variable. Rho L dia adalah rho L dia ada rho. Ini mana tadi dia tak ada mention. Rho L dia apa tadi soalan? 2 epsilon naught phi. 2 phi epsilon naught ataupun 2 epsilon naught phi. So phi ni variable. Bila variable, you kena consider dia ada dalam ni.
you kena integrate dia sekali. Berbeza dengan yang you buat tadi, hanya ada dv saja. So bila you integrate dapat phi, mudah. Tapi yang ni, bila you integrate, you akan dapat this one lah, ini matematik lah ni. Yang tu yang lain. Okay, dapat get the idea macam mana soalan tu berevolusi. Okay, and the rest is matematik lah, you dapat prove lah sekali. Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak proceed the next question supaya lebih cepat. Okay, assume tak ada. Assume that you dah snapshot. Okay, the next question. Ni soalan yang straightforward. Dia tak ada derivation saya rasa. Question 2A. Boleh snapshot kalau nak cepat. Okay, soalan ni dia bagi two different charge exist in a free space. Ada dua. Satu charge adalah infinite line. Dengan density dia sekian-sekian, berada pada location sekian-sekian. Ini penting untuk you faham location. Bila sebab soalan ni dia tak bagi gambar, so you kena pandai lukis benda ni berada di mana. Okay, kemudian the second charge adalah infinite sheet surface. Saya guna pink. Okay, yang ni berada pada x equals to 3. Okay, ada dua. Satu infinite line, satu infinite sheet. Cari total E dekat location yang lain. Nampak Kena fahamkan soalan. Dan juga kena very careful dengan benda ni. Nano kadang student dia miss. Okay, so soalan ni tak perlu derivation. Kalau formula saya rasa dah ada kot. Ada formula untuk nampak ini infinite line, ini infinite sheet. So just guna saja formula untuk dapatkan you key in je benda ni berada di mana dan dia akan reflect kepada R, vektor R. Okay, so saya tunjuk dia punya jawapan. Okay, nampak So seperti yang saya bagi tahu tadi, guna saja formula. Okay, so kat sini ada arrow, you kena kira apakah row R. So kat sini dia kira R dengan dia punya magnitude lah. Okay, so dapat yang ni. Cuma jawapan dia perlukan jawapan dalam Cartesian lah supaya standardized. Okay, magnitude dia sebab semua Cartesian, yang ni pun Cartesian, yang ni pun Cartesian, yang ni pun Cartesian. Sebab Cartesian memang kalau you kira apa tu, magnitude dia akan sama dengan row lah. Okay, ataupun you kira dulu yang atas ni, yang ni baru kira bawah ni. Okay, and then yang lain you just substitute the value inside the formula. Okay, so dapat untuk line
Yang surface tadi macam saya dah tunjuk tadi ni, sebab rho S 2 pi epsilon naught ni you just bubuh je. Yang penting you cari direction. It's very straightforward. Okay, dapat yang ni kemudian combine. Okay, ada soalan? Tak ada, sir. Okay, semua straightforward, jadi ini senang saja. Soalan seterusnya ni dah buat. Okay, yang dua tu you boleh try buat lah. Ini just substitute value saja. Okay, ni lagi satu. Question 1. Okay, yang ni try buat dulu. Jawapan dia ada. You buat dulu, nanti post dalam WhatsApp group. Post jawapan dalam WhatsApp group untuk soalan question 1A. Dia macam saya bagi you kerja lah, homework. Sebab saya dah tunjuk, yang sebelum tadi saya dah tunjuk beberapa jawapan. Yang ni saya nak bagi you homework. At least seorang student sahaja yang tunjukkan jawapan ataupun yang post jawapan dalam WhatsApp group. Tak kisahlah jawapan dia betul atau salah, saya akan share jawapan saya dalam WhatsApp group. Boleh? Kalau tak ada orang yang share jawapan dia, at least orang saja. If there is nobody share, saya takkan share jawapan saya lah. Boleh macam tu? Lagi cepat you share, lagi cepat saya share. Okay, so dah habis kelas 11.52 dah. Ada soalan? Okay, kalau tak ada, saya habis sampai di sini saja. So, saya menunggu jawapan untuk question 1A ni. Okay, kalau ada yang dapat share, dan saya akan share jawapan tu dalam WhatsApp group lah. Okay, I think that's all untuk kelas hari ni. It is quite packed dan quite complex punya content lah. Kalau sesiapa yang masih lagi tak jelas, dan better jelaskan pemahaman you sebelum next week. Okay, kalau you bertangguh, dia akan jadi satu beban yang sangat besar. Sebab next week dah masuk Gauss Law. Next week Gauss Law derivation yang lain pula. Okay, derivation yang baru dan kaedah alternatif yang lain untuk find E. Okay. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Boleh teruskan untuk study kalau yang tak faham lagi sebelum next week lah. Alright, I think that's all for today's class. Thank you very much. See you next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Doctor.